Okay, Assalamualaikum. Jelas tak suara cikgu? Jelas. Jelas cikgu. Okay. Okay, so untuk hari ni cikgu akan discuss 3 soalan ni lah ya, self exercise 6.11 muka surat 226. Okay, so lepas kita discuss ni baru cikgu akan discuss soalan-soalan ulang kaji lah. Okay. Sebelum tu ada apa-apa nak tanya cikgu ke? Latihan-latihan yang kamu dah buat ada masalah tak? Nak tanya cikgu. Tak ada? Tak ada ke cikgu? Okay. Kalau tak ada kita tengok soalan nombor 1. Cuba kamu baca dulu soalan nombor 1 tu. Okey. So tengok apa maklumat yang soalan tu bagi. Okay, in planning a flight, a pilot is required to determine the ground speed v km per hour together with the speed and direction of the wind. The ground speed in km per hour is expressed as g equals to, ni dia dah bagi ya, g punya formula tu. Without using a calculator, find the value of v if tangent theta equals to 7. Okay. So kita nak mencari nilai V kan. Dan dia bagi maklumat kat kita satu saja, iaitu tangent theta equals to 7. So daripada maklumat tangent theta equals to 7 ni, apa lagi maklumat lain yang kita boleh dapat? Apakah kegunaan tangent theta equals to 7 ni? Untuk cari V, kita mesti tahu sin theta kan? Supaya kita boleh masuk nilai sin theta dekat situ. Jadi apakah kegunaan tangent theta sama dengan 7? Macam mana kita nak mendapatkan nilai sin theta? Ada siapa ada idea? Apa yang perlu kita buat? Yang ini. Macam mana nak guna dia? Bentuk dia. Macam mana? 7 sama dengan sin theta over cos theta kot. Sin theta over cos theta equals to 7. Ini tangent theta. Tapi cos theta kamu tahu tak? Tak. Tak tahu kan? Kalau tak tahu tak boleh guna lah. Okey lagi? Satu lagi? Ada idea macam mana nak guna tangent theta sama dengan 7 ni untuk mendapatkan nilai sin theta? Apa perlu kita buat?
Okay. Siapa lagi ada idea macam mana kita nak menggunakan maklumat tangent theta sama dengan 7 tu? Apa maksud, apakah ratio bagi tangent theta ni? Kalau dia kata sama dengan 7, ratio dia maksudnya sama dengan apa? Tujuh apa ratio dia? Dalam bentuk fraction, 7 kita tulis sebagai apa? 7/1. 7/1. Maksudnya 7 tu side apa, 1 tu side apa? 7 opposite, 1 adjacent. Okay, ke opposite, ke adjacent kan? So daripada situ sebenarnya, bila dia bagi maklumat macam ni, kamu kena lakarkan right angle triangle saja. Okay, lakarkan right angle triangle. Nanti ikut cikgu buat ya, kamu jangan tengok saja ya. Tangan pastikan bergerak. Tangan kamu tak bergerak, memang susah kamu nak masuk dalam kepala. Okay, maksudnya bila dia bagi satu ratio, kisahlah sin ke cos ke tangent tu, kita boleh bina right angle triangle. Okay, and then kita letakkanlah kat mana-mana sudut theta, sama ada kat atas dekat bawah, pilih satu tempat. Okay, so cikgu letak dekat bawah sudut theta dia. So bila sudut theta dekat bawah, yang ini hypotenuse, yang ni opposite, yang ni adjacent kan, side dia. Okay, so kita boleh letaklah dekat opposite tu nilai dia 7, dekat adjacent tu nilai dia 1. Jadi agak-agak boleh tak cari hypotenuse dia? Boleh. Boleh. Apa hypotenuse dia? Square root 50. Square root, 7 squared plus 1 squared equal to square root 50 kan? So kita dapatlah hypotenuse kat situ. So kamu tengok, kita dah ada maklumat hypotenuse, kita ada maklumat opposite side, kita ada maklumat adjacent side, dan kita nak mencari sin theta. So, apakah ratio bagi sin theta? Tujuh over square 50. 7 over square root 50. Okey, faham yang tu? Ya? Senang je sebenarnya. Bila kita tengok soalan tu macam nampak agak susah tak? Kamu kena biasakan. Bila tengok dia bagi mana-mana ratio, cuba lakarkan right angle triangle dan letakkan maklumat. Dan kita boleh cari yang lain. Okay, so sekarang kita bolehlah cari nilai V kita. Okay, substitute lah dalam V. Sin theta sebagai 7 per square root 50 tu. So 770 sin 135 degrees over 7 over 6 square root 50. Okay, so boleh tekan kalkulator terus. Apa jawapan dia? Kau dapat? RM550. 550 meter per hour. Dapat tak? Ada siapa nak tanya cikgu? Tak faham kat mana? Boleh faham? Tak ada. Okey. So kita pergi ke soalan kedua. Okay, tengok apa soalan kedua bagi maklumat.
Okay. So soalan bagi tahu by using the identity secant squared A minus tangent squared A equals to 1. Maksudnya dia suruh kita guna identiti yang ni lah. Okay. Find the exact value of tangent A. So dia suruh kita cari tangent A. Sekiranya if secant squared A plus tangent squared A equals to 2. Okay, kita kena cari nilai bagi tangent A. So macam mana kita nak menggunakan identiti yang dia bagi ni? Apa kita boleh guna identiti ni untuk kita substitute ke situ untuk kita mencari tangent A? Apa kita perlu buat? Cuba kamu tengok ya, kamu kena fikir ya, ni dalam yang ni secant squared A plus tangent squared A equal to 2. Tapi kita nak cari tangent A, maksudnya kita tidak mahu siapa? Secant square A. Kita tidak mahu secant. Secant square A tu tidak mahu, maksudnya kita kena gantikan dia dengan sesuatu lah yang ada tangent supaya kita boleh selesaikan. So kita guna identiti yang dia bagi ni. Okay, katalah sini kita tulis ini 1. So daripada 1 kita kena jadikan siapa as dia punya subjek di situ? Set. Secant lah. Secant squared A tu jadikan sebagai subjek. So kita dapat 1 plus tangent squared A. Okay. Ini 2. Jadi sekarang sekejap, ini 2. Jadi kita kena substitute 3 masuk dalam 2. Maksudnya kita nak gantikan tempat secant squared A tu dengan 1 plus tangent A lah. Tangent squared A. Okay, so gantikan dekat tempat secant tu sebagai 1 plus tangent squared A plus tangent squared A and this is equals to 2. Okay, substitute. So sekarang kita boleh expand 1 plus 2 tangent squared A equals to 2. Okay, next. Agak-agak. Apa kita perlu buat? Kita nak cari tangent A. Eliminate 1 kan? So 2 tolak 1, 1 lah. Kemudian eliminate siapa pula? 2. Eliminate 2. So dapat tangent square A sama dengan 1/2. Kemudian next step. Nak cari tangent A. So tangent square A sama dengan 1/2. So tangent A sama dengan apa? Kalau kamu ada x squared sama dengan 1/2, x sama dengan apa? Square root. Plus minus square root 1/2. Dia kena ada plus minus ya. Dua-dua nilai akan dapat tengah kalau dikuasa 2 kan. Okay, so samalah yang dengan yang ni. So kita eliminate square tu. Square root kan kedua-dua belah. So kita dapatlah plus minus square root 1/2. Okay. Okay, boleh juga cari jawapan dalam decimal. 4 tempat perpuluhan. Apa jawapan dia? 0.77. Okay, 0.7071. Okay. So macam tu lah untuk kita jawab soalan berbentuk nombor 2 ni. Okay, so dia boleh bagi kat kamu banyak macam-macam. So kamu kena cuba praktis lah soalan-soalan yang ada bentuk macam ni. Cuba praktis.
Okay, next kita pergi ke nombor 3. Cuba baca dulu soalan nombor 3 tu, tengok apa benda maklumat dia bagi kat kamu. Okay. So kita baca soalan. Ellie intend to paste the wallpaper by using a collage technique. Okay. The diagram on the right shows a triangle ABC which is made up of 2 types of colored paper. The point D is on AC where AD 7, dia dah tulis kat rajah tu, DC 8, BC 10, angle ACB 90. Okay, to avoid wastage, Ellie need to get the accurate size of the colored paper. Okay, dia nak cari nilai yang tepat lah. Find the value of each of the following. Tangent alpha plus beta, tangent alpha, tangent beta. Okay, then state the value of alpha, beta, angle. Okay, don't answer. Okay. So sekarang kita ada rajah. Apa maklumat kita dapat dari rajah? Apa yang kita Tangent dapat alpha. dari rajah yang dia bagi ni? Tangent alpha. Tangent alpha. Okay. Very good. Sebelum tu, kalau kamu tengok rajah ni, ada berapa right angle triangle? Ada 2. Ada 2, ya. Ada 2, betul. Okay. So keluarkan, lukiskan kedua-dua. Lukis semula supaya kita ada 2 right angle triangle. Sebabnya kita nak dapat right angle triangle yang ada sudut dia alpha plus beta. Okay, so just lukis semula 2 right angle triangle yang terlibat. Okay, yang besar ACB and then total length AC 15 kan? BC sama 10. So angle di sini adalah alpha plus beta. Okay, and then right angle triangle yang kedua, yang kecil tu, warna pink tu. Okay, lukis semula juga supaya kita nampak. Okay, DCB. So DC 8, CB 10 dan sudut di sini alpha. Okay, so kalau kamu tengok soalan, dia suruh kamu cari A tangent alpha plus beta. So apa ratio dia? 15/10. Okey. Jawapan mesti dalam bentuk Clovis term. So sama dengan berapa? 3/2. 3/2. Terus dapat direct je. Kita bukan nak cari sudut pun, nak cari ratio dia je. Okey. Kemudian yang B, soalan suruh kamu cari tangent alpha. So, tengok rajah yang sudut dia alpha. 4/5. 8/10 ataupun 4/5. Okey.
Yang tu faham ya, direct je kan? Kemudian soalan suruh cari tangent beta. So kalau kita tengok di sini, tangent beta tak ada sudut beta kan? Yang kita ada sudut alpha plus beta. So apa perlu kita buat sekarang? Gunalah tangent alpha plus beta tu. 32 tolak 45. Oh, tak boleh tolak gitu. No. Tak. Sebab tangent alpha plus beta dia tak sama dengan tangent alpha plus tangent beta ya. Tak sama So kamu tak boleh tolak gitu je. So apakah tangent alpha plus beta? Dia punya formula. Addition rule dia. Apa dia? Sama dengan apa? Tangent alpha plus beta, addition rule. Tangent A plus tangent B over Tangent alpha plus tangent tangent beta over 1 minus tangent A and tangent beta. jangan guna AB sebab sekarang alpha beta. Ganti dengan alpha beta lah. Jangan pula kamu kira kat A dengan B ya. Sebab dia sudut dia alpha plus beta. So yang ini ya menggunakan addition rule. Okey, jadi sekarang apa perlu kita buat pula? Nilai siapa yang kita dah ada dalam tu? Substitute lah kan? Tangent alpha. Yes, tangent alpha plus beta kita dah tahu 3/2. So substitute tempat dia dengan 3/2 equals to tangent alpha 4/5. Substitute 4/5. Tambah tangent beta tak tahu. Tulis tangent beta over 1 minus 4/5 tangent beta. Macam tu. Okay, takat tu boleh faham? Boleh. Okay, next step, apa perlu kita buat pula? Kita nak tangent beta. Maksud eliminate yang fraction ni lah. Kan? So dapat apa? Dia darab dengan 3/2 kan? Faham tak cikgu cakap apa ni? Faham. Okey. Dapat macam tu kan? Kita ambil dia darabkan dengan 3/2, eliminate dia dengan mendarabkan dengan 1 minus 4/5 tangent beta dua-dua side. So kita dapat macam ni lah. Kemudian kita perlu buat apa sekarang? Expand. Okay, kita perlu expand. So dapat 3/2 minus 6/5. 6/5 tangent beta equals to 4/5 plus tangent beta. Okay, next. Pindahkan. Kumpulkan ya. Kumpulkan tangent beta dengan tangent beta. Nombor dengan nombor lah. So yang negatif pergi duduk ke sebelah supaya dia jadi positif. So dapat 3/2 minus 4/5 equals to 1 tangent beta plus 6/5 tangent beta. So tekan je kalkulator, 1 plus 6/5 dapat berapa? 11/5. Okay. So 3/2 minus 4/5. Equals to berapa tadi? (11/5). Dapat tak macam cikgu ni? Dapat. So means that tangent beta equals to 7/10 times 5/11. So jawapan dia 7/22. Okay.
Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, jadi sekarang seterusnya dia suruh kamu cari state the value of alpha, beta and semua angle-angle tu lah. So agak-agak macam mana kita nak mencari sudut alpha? Apa perlu kita buat? Kita dah ada tangent alpha sama dengan 4/5 tadi. So agak-agak boleh tak cari sudut Inverse. alpha? Boleh. Ya, ni kamu cari sendirilah. Kamu cari inverse tangent bagi 4/5. So, dapat sudut dia berapa. Kemudian beta pun sama. So bila dapat alpha dengan beta, kamu boleh carilah. Tolak saja kan. Daripada 180. Untuk mencari sudut BAC, ADB dan BDC. And then the length of BD and the length of AB tu guna Pythagoras theorem. So kamu akan dapat. Okay, boleh faham? Ada soalan nak tanya? Tak ada. 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 Okay, so cikgu nak discuss itu sajalah. So untuk formative exercise, summative exercise, kamu boleh cuba buat sendiri. Okay. Cikgu rasa ada je jawapan cikgu tak cari lagi ni. Ada tak dalam YouTube jawapan-jawapan ni. Kamu boleh search lah, cikgu rasa mungkin ada ni. Okay. So cikgu nak pergi terus kepada ulang kaji kita lah. Kalau dah kamu tak ada soalan. Soalan ulang kaji cikgu dah bagi dekat dalam grup kelas kan. Kamu dah foto state ke tidak? Dah buat belum? Dah. Okay, dah foto state. Dah foto state. Dah print. Dah. Siapa yang belum? Aku nak tahu sikit. Yang belum tulis kat chat sikit nama. Siapa belum print? Ada 2 orang tak masuk ni. Siapa dia ni? Faris dengan Syahdin tak ada ni. Kamu tahu tak kenapa dia orang ni jarang masuk kelas? Apa masalah dia orang sebenarnya? Tak ada data ke? Macam mana ke cerita? Rumah dia hujan lebat. Okay. Syarin? Okay, so tak ada, maksudnya semua orang dah print lah ni ya. Tak ada siapa respon pun kata tak print, okay. Okay, ada yang cikgu masuk yang terbaru ya, yang latest tu, cikgu masuk tu sebenarnya ada beberapa pembetulan lah. Sikit je lah, kamu boleh cek balik lah apa yang dibetulkan dan ada juga jawapan ya. Jawapan untuk setiap soalan, tak semualah. Ada beberapa soalan yang dah ada cikgu Satirah dah letak dia punya jawapan kat situ. Okay, so hari ni kita mula discuss daripada soalan nombor 1. Okay, ada yang dah cuba? Ada. Okay, apa jawapan yang kamu dapat? Sama. Sama macam yang diberi ni lah. Okay. Okay. Tu Aisyah Katrina. Yang lain? Nak kena panggil nama seorang-seorang ke ni? Haziq?
Dapat apa Haziq? Kalau tak buat lagi, bagi tahu tak buat. Belum. Tengah print. Print. Okay, Aisyah, Katrina dah buat kan? Anis, Safia? Cikgu, Dah buat ke belum nombor 1? belum cikgu. Tengah apa? Tak perasan handout ni. Oh, tak perasan. Faik? Faik ada tak ni? Faik pun tak ada ni. Fatin? Belum cikgu, baru habis print. Baru habis print juga. Lailatul? Belum buat lagi. Belum buat lagi. Nazhan? Belum lagi. Nazhan dah print ke belum? Belum lagi. Belum lagi. Bila kamu nak print Nazhan? Saya minta petang. Nazhan, ni cikgu dah nak start ulang kaji untuk SPM ya. So, kamu kena bekerja sangat keras sebab cikgu dah nak start ulang kaji daripada tajuk form 4. So, kena tak bolehlah leka sebelum macam sebelum ni lah Nazhan. Kamu memang kena berusaha sangat keras. Berbanding dengan orang lain lah cikgu rasa. Okay. So, tolong please ya. Cikgu nak bincang dalam kelas dengan harapan cikgu boleh bantu semua orang sebenarnya termasuklah kamu. Tapi kamu kena berusaha jugalah, bukan tunggu untuk cikgu bagi saja. So, bila cikgu bincang, kena tengoklah kalau sebelum tu mungkin tak tahu, tak faham, tak ingat macam-macam tak yang sebelum ni. So start hari ni semua orang dah kena tahu. Tak tahu tanya terus dalam kelas, tak ada dah nak diam-diam, nak senyap-senyap. Biar macam tu saja. Kamu tak akan menambahkan apa-apa dalam kepala otak kamu. Selagi kamu tak tanya cikgu. Okay Afiq. Afiq ni terkeluar ni tadi ni. Ifas? Tengah print tu. Nak print juga. Iman? Belum Ego. Dah print belum? Belum lagi? Tengah print. Sulhi? Cikgu, Afiq tadi dia ada masalah line. Nanti dia cuba masuk balik. Tengah print. Okay. Nak print juga. Nasrun? Ya cikgu. Dah print belum? Belum nak print. Belum juga. Aisyah Izzati? Baru buat 1 dengan 2 je. Baru buat nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1 dapat sama tak? Sama. Sama. Okey, Najwa? Ya, nombor 1 sama. Okey, Syakira? Saya pun sama macam dia orang. 1, 2. Dengan yang kuadratik belakang tu saya dah buat sikit. Okey. Jawapan samalah. Sama. Okey, Aida? Cikgu, Dah print belum? Dah buat belum? Dah print belum? Yang mana satu? Aida? nombor 1. Baru buat nombor 1? Sama tak? Sama. Okey. Siti Aisyah? Ya cikgu, Dah buat ke dah print ke apa cerita? tak buat lagi. Tak buat lagi. Dah print dah? Dah. Okey. Zulaika? Ya cikgu. Baru buat nombor 1. Baru buat nombor 1. Okey. So yang dah buat katanya dapat jawapan sama. Okey, yang belum buat, siapa yang agak-agak bila tengok nombor 1 tu dia tak tahu nak buat apa.
Bila soalan kata range, determine the range. Maksudnya bila soalan kata range, jawapan kita mesti bagi dalam bentuk apa? Range. Inequality lah kan. Range lah. Maksudnya range tu maksudnya dalam bentuk less than ke, greater than ke, less than equals to ke, greater than equals to ke. Antara empat ni lah. So, bila dia kata range, kita mesti bagi jawapan dalam tu. Kamu tak boleh bagi jawapan dalam bentuk equation. Memang tak dapat markah. Kosong terus. Okay. So, di sini dia bagi kuadratik. Jadi, apa perlu kita buat untuk kita dapatkan range dia? Kita kena buat apa ni? Factorize. Okay, kita kena factorize. Maksudnya, okay, x squared minus 5x minus 6 greater than equals to 0. Kita kena factorizekan, tulis greater than equals to 0. Mesti tulis, tengok kerja masing-masing yang dah buat tu. Okay, so kamu boleh menggunakan kalkulator untuk dapatkan faktor dia. Kalau boleh congak teruslah. Okay, x dengan x. Bila x kuasa 2, x dengan x. Kemudian 6. 6 tu kalau kita darab dapat 6, kita tolak dapat 5. So nombor dia 6 dengan 1 lah. Okay. So bila tambah dapat negatif 5. So maksudnya negatif 6 kena tambah dengan positif 1, kita akan dapat negatif 5. Okay, so dapat itu faktor dia. Kemudian daripada sini, kamu kena lukis rajah. Jangan buat macam ni. Yang ni tak boleh. Sebab yang ni dia bukan dalam bentuk inequality. Yang tu kamu boleh buat dalam kepala ataupun di kertas lain. Okay, maksudnya x tolak 6 dengan x tambah 1 tu, okay, nilai x dia adalah 6 ataupun negatif 1. Maksudnya kalau kita lukis di sini, kita akan dapat graf kuadratik kan. Kuadratik ni senyum ke masam? Senyum. 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 Kenapa senyum? Sebab A dia positif. A dia positif. So kita akan dapat graf minimum lah. Okay, graf minimum lukis macam tu, lakarkan macam tu. Okay, kemudian daripada nilai x ni, yang ini jangan tulis cikgu kata, kamu boleh tulis di lain, jangan tulis dalam jalan kira kamu yang sama dengan 6 tu. Maksudnya x sama dengan 6 dengan x sama dengan negatif 1 tu untuk kita letak nilai di sini je, negatif 1 dengan 6. Okay. Kemudian kita tengok dia bagi, ini y yang depan ni adalah y. So y kita lebih besar atau sama dengan kosong. Maksudnya area manakah y dia lebih besar atau sama dengan kosong? Adalah area yang di atas ni kan. Graf yang belah atas. So graf yang belah atas ni nilai x dia semuanya berada di kawasan ini. Yang cikgu lorekkan ni. Y lebih besar atau sama dengan kosong di atas. So itu x dia, maksudnya daripada sini kita boleh dapat terus nilai x dia sebab dia kurang, so kurang atau sama dengan negatif 1 ataupun greater ataupun equals to 6. Macam tu saja jawapan yang kamu kena tulis. Okay? Ada siapa nak tanya? Tak tulis graf tak apa ke cikgu? Tak tulis graf tak apa. Graf tu untuk sebagai panduan untuk kita dapatkan je. Kalau kamu faham boleh je. Tapi kalau cikgu pun cikgu lukis buat graf sebab nak nampak, bagi nampak dengan jelas lah. Graf tu untuk kita, tak perlu tulis dalam jalan kira, tak dapat pun markah. Kecuali soalan tu suruh kamu sketch graf, wajiblah kamu lukis graf Okey, boleh? Cikgu. Ha. Yang kita bagi jawapan terus lah. Tak payah buat x tolak 6 greater than kosong, x tambah 1. Tak payah. Tak payah. Okay. Okey,
So nombor 2, sama juga soalan suruh kamu cari range. So ingat bila nak cari range, jawapan dia dalam bentuk inequality. So untuk dapatkan jawapan dalam inequality, kita mesti tukar kita punya inequality yang dia bagi tu kepada bentuk sama ada y tu lebih besar daripada kosong ataupun y tu kurang daripada kosong. Ataupun ada sama dengan ikutlah ya, bergantung pada dia punya equality yang dia bagi kat kita. Okay. So yang penting sebelah mesti kosong. Okay, sebelah mesti kosong, sebelah lagi kita letak ni yang kuadratik lah. So kalau yang ini apa perlu kita buat? Nombor 2. Expand dulu. Kita expand kemudian kita kumpulkan kan. Kumpulkan dekat sebelah supaya tinggal kosong dekat sebelah. Okay, so just expand lah. Yang belum buat boleh buat sekarang. Cepat sikit. Yang dah buat boleh cuba nombor seterusnya. Sekejap ni bila cikgu discuss, baru kamu tengok. Cuba expand sendiri. Okey, sampai dapat macam tu bentuk general form dia. Dapat tak? Dapat. Okay. Kemudian kita factorize lah ya. So x 5, kalau darab dapat 5, kalau tolak dapat 4. So 5 dengan 1, so negatif 4, maksudnya negatif 5 tambah 1. Okay. So kamu terus boleh tulis jawapan dia. Okay, kalau ni lukis dulu graf dia. So ini masih graf maksimum sebab depan x dia adalah positif 1. Depan x square dia positif 1 kan. So lukis graf senyum. Okay, kemudian tulis di lain ya, iaitu x kita adalah 5 dengan negatif 1 kan. So negatif 1 letak belah kiri, 5 letak belah kanan. So greater than, tengok di sini lebih besar pada kosong. So y yang lebih besar pada kosong duduk sebelah atas ni lah ni, graf sebelah atas ni. Yang cikgu warna keping ni itu graf dia. So untuk graf ini nilai x dia adalah di kawasan situ. Okay, maka dia punya range adalah x less than negative 1 or x greater than 5. Boleh? Dia nak tanya? Nazhan, faham tak? Tak faham yang mana Nazhan? Okey, boleh. Boleh. Okay, next, number 3. Okay, find the value of m and n for each of the following quadratic inequalities which is satisfied by negative 3 less than x less than 4. Okay. Jadi kita tak tahu, kita nak cari nilai m dengan n. Dia bagi dia punya
penyelesaian dia adalah yang ini. So daripada situ kita ada lukis graf lah. Dia lakarkan graf dia. So graf dia duduk dekat mana? Nilai X dia terletak di antara negatif 3 dengan 4. Maksudnya yang belah kiri kita kena letak negatif 3, yang belah kanan kita kena letak 4. Yang tu faham tak? Faham. Okey. So grafnya berada di mana kalau X dia di antara negatif 3 dengan 4? Tengah-tengah. Ya. Graf dia berada di bawah. Kan? Ni di bawah ni. So bila berada di bawah ni, graf yang di bawah tu, nilai X dia adalah dalam kawasan ni lah. Antara negatif 3 dengan 4. Okay? Jadi bila dia duduk di bawah, Y dia macam mana? Less than zero. Less than 0. Kalau dia duduk di atas, Y dia greater than 0 kan? So maksudnya, kita boleh dapat di sini hasil darab antara dua faktor ini dia less than 0 kan? Kamu kena tahu tulis macam tu. So kalau X dia negatif 3, yang ni jangan tulis dalam jalan kira ya. X negatif 3 maksudnya X tambah 3 sama dengan kosong kan? So tulis satu daripada faktor tu adalah X plus 3. Kemudian satu lagi adalah X equals to 4. Maksudnya X minus 4 equals to 0. So kita masuklah satu lagi faktor dia adalah X minus 4. Dan kalau darab mesti less than 0. Okey, lagi sekali cikgu tanya. Kenapa less than 0 bukan greater than? Sebab kawasan dekat bawah. Yes, sebab graf dia berada di sebelah bawah X axis. Maksudnya nilai Y dia adalah less than 0. Okey, so bila dah dapat macam ni, apa perlu kita buat pula? Expand. Expand, yes, very good. Okay, kita expand, kita dapat apa? X squared minus 4x plus 3x minus 12 less than 0. So kita dapat x squared minus x minus 12 less than 0. Okay, kita expand, kita dapat macam tu. Okay, next. Macam mana kita nak mencari nilai M dengan N dia? Compare. Compare, bagus. Okay, compare. Dengan yang dia bagi ni. So kita masih kena tulis dalam bentuk less than 0 lah. So kalau kita nak compare, kita kena tukar kepada bentuk less than 0, dia akan jadi apa? X squared plus mx minus n less than 0. Okay, yang tu faham tak? Faham. Jadi compare lah sekarang. Maksudnya depan X squared tu dua-duanya sama dengan 1 kan. So kamu kena compare yang depan X pula lah. M dengan negatif 1, negatif N dengan negatif 12. Compare je. Okay, maksudnya sekarang M equals to negatif 1. Negatif N equals to negatif 12. Means that N is 12. Boleh faham tak tu? Boleh. Boleh ya? Ha. Macam mana? Ha. Yes. 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 Bila compare kita tengok je nilai dia samakan saja dengan value dia tu. Tak ada apa. Ya? Okey, cuba kamu buat yang B pula. Cikgu bagi masa 3 minit. Selesaikan yang B.
hantar ke grup homework, cikgu nak tengok. Ada, kalau nak tanya boleh terus tanya sekarang ya. Cikgu, Ya. yang A tu kan, boleh tak kita buat yang hasil yang kita expand tu, dia punya form tu kan less than 0 kan? Boleh tak kita jadikan dia bentuk yang sama dengan equation yang dia bagi tu? Maksudnya Boleh. kita Boleh. gerakkan negatif 12 tu, boleh? Ya, boleh. Okay. Thank you Okey. cikgu. Okay. Ada lagi soalan lain? Yang tak faham macam mana nak buat pun tanya. Sila bertanya. Okay, Aisyah Katrina. Tak payah tulis sama dengan tu. Okay, kamu tulis kat bawah je. By comparing ke apa ke. Ataupun compare ke. Okay, ni tulis kat bawah dia. Lepas tu terus tulis M sama dengan negative 20 and N sama dengan 6. Ya? Okey cikgu. Okay, cepat sikit.
Okay, Nasir boleh proceed ke next soalan ya. Sambil cikgu tengok kawan-kawan kamu punya ni. Yang hantar tu kan, minta tolong tulis nama dekat bawah kamu punya gambar tu. Sebab senang nanti cikgu nak record kan. Okay, Aisyah Katrina dah hantar. Yang Izzati. Najwa. Aziz. Naija. Mengumpat sama juga, kamu lukis range yang X between 2 and A tu, lukis dia punya raja, graf dia. Lukis graf yang tu dulu. Nak lukis sebelah atas ke sebelah bawah dia punya Y tu, tengok daripada range yang dia bagi tu. Nasrul. Nasrul. Ya, cikgu. Okey, kalau nak compare tu betul, cikgu tak kata salah yang kamu buat tu. Tapi kalau boleh susun elok-elok lah. Kalau yang atas tu X dia duduk tengah, yang bawah pun kamu susun dia letak kat tengah. Ya? Okey. Okey lagi.
Fatin, ada masalah tak Fatin? Kejap cikgu, kejap. Nazhan? Tak faham tanya. Apa yang kamu tak faham? Cikgu, Ya. yang nombor 4 tu kan Hmm. equation yang dia bagi y sama dengan. Ya. Lepas tu dia dah bagi tahu and y is less than 0. Kat sebelah tu. Lepas tu equation tu kita nak guna less than 0 ke sama dengan? Less than lah. Y less than 0. Bukan y sama dengan 0 lah. Y betul lah yang dia tulis tu. Y equals to 2x squared plus bx plus 12. Itu adalah y kita. Dan y itu adalah less than 0. Dia tak cakap equals to 0 apa kan? Dia kata y is less than 0. So kamu tulislah y itu less than 0. Faham tak? Okay. Faham. Okay. Suhi? Ifas? Ada apa nak tanya cikgu tak? Okay. So, yang cikgu tanya tak ada respon, cikgu tak boleh buat apa-apa lah. So, kita tengok nombor 4. Dah dapat belum yang lain? Dah. Dah. Dia kamu kena lukis yang sama. Ada siapa tak tahu nak buat nombor 4 tak? Saya. Okey, tengok sini. Tengok sini ya. Dia memang bagi tahu kat kita yang ini adalah, yang ni adalah y. Ni y kan? So dia kata y is less than 0. Maksudnya kita boleh tulislah 2x squared plus bx plus 12 tu adalah less than 0 lah. Itu maksud dia. Okay. Okay, kemudian dia bagi range ini. Kalau range ini, kalau kita lukis, so dia positif kan. Maksudnya X tu duduk di antara 2 dengan A. Sini kawasan ni kan X dia kan. Tu maksudnya graf dia adalah graf yang di belah bawah. So graf yang di belah bawah ni Y less than 0. Betul lah tu, graf kita pun less than 0. Jadi maksudnya daripada yang kita dah dapat kat sini, daripada rajah ni, X dia sama dengan 2. Maksudnya X minus 2 equals to 0 kan. Satu lagi X sama dengan A. So maksudnya X minus A equals to 0. So kalau kita factorizekan yang ini, hasil darab 2 bracket tu less than 0. Maksudnya kita letaklah dekat dalam bracket tu X minus 2 dengan X minus A. Faham tak yang tu? Faham. Faham. Kemudian kita buat macam tadi lah kan. Expand dan compare kan. So yang ni kalau expand dapat X squared minus A X plus 2X plus 2A less than 0. Kumpulkan yang ada X. Perkali dia 1 saja. Cikgu tulis macam tu faham tak? Tu cikgu salah expand ni. Kejap. Apa benda tu buat ni? Salah.
Tolak kan. Tolak, so maksudnya tolak dalam bracket A plus B, A plus 2. Darab X. Sebab yang ni kalau expand dapat balik atas ya. Okay, jadi sekarang kita compare lah. So, sebelum tu kita kena buat apa? Cari nilai A. Jadikan depan X tu 2 dulu So kalau jadikan depan X tu 2, dia jadi apa? 2x squared 2x minus squared. 2 times A plus 2x plus 4A less than 0. Sekarang baru kita boleh compare lah. Maksudnya sekarang B kita tu sama dengan negative 2 times A plus 2. Kan? Dan 4A kita equals to 12. So dapat A3. Okay, substitute A3 dalam B. So negative 2 times 3 plus 2. 5, maksudnya kita dapat negative 10. Boleh? Ya? Sama je bentuk dia bagi dalam bentuk A pun kita boleh dapat. By comparing saja kalau bentuk macam ni. Okay, ada apa-apa soalan? Okay. So, kalau tak ada, kita pergi ke nombor 5. Okay, tengok soalan nombor 5, agak-agak apa yang kita perlu buat untuk sketch graph tu. Kena cari root. Kena cari root. Okay, betul. Lagi, apa lagi yang kamu kena cari? Kena tengok dia maksimum or minimum. Kena tengok dia maksimum or minimum. Okay, lagi. Apa lagi yang kita kena ada untuk sketch graph? Y-intercept. Y-intercept. Lagi. X-intercept. X-intercept. Lagi. Axis of symmetry. Axis of symmetry. Lagi. Minimum point kan ataupun maximum point. Tadilah yang bagi tahu nak tengok graf dia minimum ataupun maksimum. Okey. Sekarang kamu tengok kat sini cikgu bagi markah markah yang dia akan bagi kepada soalan graf lah. Ya. So satu markah. Ni satu tengok yang C tu ya. Tengok yang C saja. Bentuk graf yang betul. Okay, bentuk graf yang betul kamu lukis bentuk parabola. Minimum graf tu dapat P1. Kemudian nilai minimum yang betul. Okay, nilai minimum yang betul tu maksudnya graf kita tu paling rendah Y dia 1. Ya. Kalau betul tu dapat satu markah lagi. Kemudian correct Y-intercept. Lukis Y-intercept yang betul, tempat graf potong Y-axis tu tempat yang betul, dapat lagi satu markah. Kemudian kita tu jawapan D lah. D tu dia mungkin tanya what is the minimum value. So kita akan tulis sama dengan 1. Dia berbeza ya. Minimum value or maximum value dengan minimum point or maximum point. Kalau point kita mesti bagi dalam bentuk koordinat. Kalau value kita bagi dalam bentuk nombor lah. Yang mana satu Y dia minimum or maksimum terus tulis sama dengan berapa. Kemudian kita tulis axis of symmetry yang betul, dapat lagi satu markah. So itulah contoh pembahagian markah Okay, jadi maksudnya kita kena ada semua-semua tu lah ya untuk dapat markah penuh. Okey, yang pertama agak-agak kita boleh dapat apa kat sini? Apa maklumat kita dapat kat sini? Shape of graph. Shape of graph, okey.
Maksudnya kita tengok di sini depan x squared ni positif, maka kita tahu graf kita akan bentuk minimum graf. Kan? Okay, so bentuk graf tu kita dah tahu. Kemudian apa lagi maklumat kita terus boleh dapat kat sini? Y-intercept. Y-intercept, yes. Kat mana Y-intercept? -5. Yes, tulis terus Y-intercept. -5. Okay. Lagi maklumat apa kita boleh dapat? Axis of symmetry. Axis of symmetry. Okay, macam mana kamu nak dapatkan axis of symmetry tu? Masuk formula. Formula. Okay, apa formula axis of symmetry? -B/2A maybe. Tak ingat eh? Negatif B per 2A. X equals to negative D per 2A. Ingatlah sekarang siapa yang tak ingat? Okay, axis of symmetry boleh dapat dengan memasukkan dalam formula itulah X equals to negative B over 2A. Okay, jadi daripada general form dia dah bagi dalam bentuk general form kat sini. A kita adalah 1, B kita adalah 4, C kita adalah negative 5 kan. So kamu masuk je lah, dalam tu dapatlah X dia bernilai berapa? Negatif 2. Okay. So axis of symmetry X equals to negative 2. Okay, dah ada axis. Lagi? Roots. Root. Root tu maksudnya kita nak cari nilai siapa tu? X. X intercept. Ya, kita nak cari X intercept. X intercept maksudnya tempat dia potong X axis. So pada X axis nilai siapa yang Y kosong. yang sama kat situ kan? Y kosong kan? So X intercept maksudnya Y dia sama dengan kosong. So Y dia sama dengan kosong. So di sini Fx kita ni sama dengan Y lah. So maksudnya X squared plus 4X minus 5 tu kamu samakan saja dengan kosong. So apa perlu kita buat sekarang? Factorize. Factorize. Okay, factorize lah. Factorize ni wajib tunjuk. Wajib tunjuk walaupun kamu guna kalkulator terus dapat jawapan di bawah. Factorize ni lah tempat kamu nak dapat markah. Walaupun jawapan bawah betul, tak ada bentuk factorize ni, tak ada markah. Tak ada markah. Ingat tu ya cikgu cakap ya. So walaupun guna kalkulator kena pandailah. Kamu nak letak dalam bracket ni siapa. Okey, 5. Kalau darab dapat 5, kalau tolak dapat 4. So 5 dengan 1. Kemudian kita nak dapat positif 4, maksudnya positif 5 tolak 1. Tu faktor dia. Baru boleh tulis X equals to negative 5 or X equals to 1. Okay, maksudnya dapatlah X intercept kita negative 5 dengan 1. Okay, apa lagi kita nak cari? Point kan? Minimum value. Point. Minimum value. Macam mana nak cari minimum value? Apa yang kita tahu? Dekat bawah sini. Kamu boleh guna, sekarang kamu dah habis belajar, maksudnya kamu boleh guna semua yang kamu belajar dalam form 4 dan form 5 untuk kamu jawab soalan ni. Bukan masa form 4 itu, bukan. Maksudnya sekarang semua yang kamu dah belajar, kamu dah boleh guna untuk jawab soalan ni. Satu daripada adalah apa? Pada minimum point tu apa yang kita tahu? dy over dx. Per dx dia sama dengan berapa? Kosong. Kosong, yes. Pada minimum point dengan maximum point, dy per dx dia sama dengan kosong. So kalau kita tengok di sini dy per dx kita dapat apa? Factorize kan ni?
2x tambah 4. 2x tambah Yes, 2x plus 4. Dan itulah yang sama dengan 0 Maksudnya x kita adalah negatif 2. negatif 2. Maksudnya di graf tadi, x kita di sini negatif 2. Okay, so kita nak cari kita punya minimum point. So bila dapat x negatif 2, macam mana kita nak cari y kita kat sini? Y kita macam mana nak cari? Masukkan dalam equation tu. Masukkan nilai bagus. x. Yes. Dia dah bagi kan fx ni adalah y ya. Fx tu adalah y. So substitute lah dekat x tu dengan negatif 2. Negatif 2 squared plus 4 times negatif 2 minus 5. Okay, tekan je kalkulator. Akan dapat negatif 9. Okay. So sekarang kena buat sedikit kesimpulan lah di situ. Kena bagi tahu semua maklumat kita dah ada. Okay, therefore this of symmetry dah dapat dah tadi kan? Kena mention. Okay, dah mention. Okay, sorry. Okay, kita dah ada y-intercept, kita ada axis of symmetry, kita ada x-intercept, kita ada okay now. Minimum, therefore minimum value. Yang mana satu minimum value kita? Negatif 2. Negatif 9. Minimum value adalah nilai y. Okay, nilai y yang paling minimum lah. Graf kita ni paling rendah tu y dia adalah negatif 9 kan. Itu adalah minimum value kita. And minimum point kita apa pula? Negatif 2, negatif 9. Yes. Okay, negatif 2, negatif 9. Okay, ni semua maklumat kita dah ada. Dah lengkap. Jadi sekarang kita hanya nak sketchkan graf kita. Okay, setakat sebelum ni, sebelum kita nak sketch ni, yang ini dulu. Ada soalan nak tanya cikgu tak? Okay, tak ada. Tu lukislah graf. Kita nak lakar graf. Okay, look at axis dulu. Senang nak tengok. Look at axis dulu. Okay, so ini adalah apa axis dia tadi? Negatif 2. X equals to negative 2. Tulis ya. Tulis dekat graf kamu x equals to negative 2. Kemudian kita letaklah kita punya minimum point tadi negative 2, negative 9. Okay, maksudnya negative 9 tu adalah kita punya minimum value. Okay. So ni y kita adalah negatif 9 lah kat situ. Kemudian apa lagi kita nak tanda kat sana? X-intercept kita kat mana tadi? Negatif 5 dengan 1. Negatif 5 dengan 1. Okay, satulah. Kita buat x-axis kita kat sini lah.
Negatif 5 dengan 1. Itu kita punya x-intercept. Okay. Dan y-intercept kita kat mana? Negatif 5. Negatif 5. Y dia negatif 5 kan? Katalah lebih kurang kat sini. Sebab bawah tu negatif 9. So kita buat kat sini lah lebih kurang. Sini Y dia negatif 5. So maksudnya Y axis kita kena lalu dekat Y negatif 5 tu lah. Sebab itu Y intercept kita. So kita akan lalu di situ. Situ Y axis kita dia akan lalu dekat negatif 5. Cikgu terbalik ni. Siapa perasan? Ish. Bukan Y dia belah situ. Sorry, sebelah sana. Kat sini. Kan? Betul. Sini negatif 2. Okay, 1 dengan negatif 5. Kemudian, okay di sini. Di sini Y dia negatif 5. Ini Y dia negatif 9. Okay, ada nak tanya? Okay, so kat graf kita mesti ada y-intercept. So ada kat sini y-intercept kita. Kemudian x-intercept, ada x-intercept. Kemudian axis, ada axis. Kemudian maximum, minimum point. Okay, lengkap lah. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So kalau boleh, cikgu nak kamu lukis nombor 6 lah sekarang. Sketchkan nombor 6 punya graf. Cari setiap satu. Cari apa tadi? X-intercept mesti cari, Y-intercept mesti cari, axis of symmetry, minimum value or maximum value and dia punya minimum or maximum point. Okay, boleh cari. Cari semua tu dulu baru lukis graf. Yang tak faham sila tanya. Formula nak cari axis yang paling mudah guna x equals to negative b over 2a. Okay, ini nak mencari axis of symmetry. Actually kalau kamu dapat x-intercept tadi. Okay, sambil buat sambil dengar ya. Kalau kamu dapat x-intercept tadi, negative 5 and 1 tadi, kamu juga boleh tambah dia. Kita cari axis kan. Negative 5 plus 1 dibuat by 2. So sama juga kamu akan dapat x equals to negative 2 dia punya axis. Boleh juga. Okay, kalau tak mahu guna formula negative b over 2a tu, kalau kamu dah dapat dia punya x-intercept boleh tambah dan bagi 2. Kamu akan dapat juga axis dia lah. Okay, tulis semua dulu maklumat tu. Apa tadi? Y-intercept, X-intercept. Dah lebih masa ya? Masya Allah. Sekejap ya. Axis of symmetry. Maximum or minimum value
and maximum or minimum point. Okay, 5 benda ni kena tunjuk beserta graf. Okay, buat sebagai homework lah. Terus hantar ke grup homework dah siap, cikgu nak check. Kemudian boleh cuba soalan-soalan yang berikutnya. So bila cikgu nak discuss esok, laju sikit lah ya kalau kamu dah cuba. Ada apa-apa soalan? Faham tak ni? Kena cuba lukis dulu ya, baru kamu boleh pastikan betul-betul faham ya. Cuba lukis sendiri, jangan tengok yang kawan hantar dan ikut, no. Okay, jangan sekali-kali. So lukis sampai dapat yang sendiri punya. Okay? Okay, so kalau tak ada apa, itu saja untuk hari ini. Hantar sebelum kelas pagi esok. Kelas pagi esok pukul 8. Ya? Okay, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Cikgu.